Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Habislah satu kenyataan terkini daripada Azam Baki, ya, Pesuruhjaya ISPRM. Dan apa yang mengejutkan kita adalah beliau melakukan membuat kenyataan ada satu petunjuk. Jadi apakah petunjuk yang cuba dinyatakan oleh pihak ISPRM? Ya, mereka katakan ini adalah berkaitan dengan menantu Abakau. Menantu Abakau yang melarikan diri, sahabat-sahabat semua, entah ke mana sekarang ini. Ya, sampai sekarang masih belum menunjukkan diri. Ya, sekarang ini pula sudah dikehendaki oleh Interpol, ya, kerana melarikan diri, ya, tidak hadir, ya, apabila diminta oleh pihak ISPRM untuk hadir, ya, untuk diambil keterangan, disiasat dan sebagainya. Jadi, mari kita lihat sahabat semua kenyataan terkini daripada Azam Baki berkaitan dengan menantu Muhyiddin Yassin ini. Jadi ISPRM mengatakan ada petunjuk baru lokasi menantu Muhyiddin. Jadi petunjuk baru lokasi di mana keberadaan ya menantu Abakau ini yang dikehendaki oleh Interpol, dikehendaki oleh pihak berkuasa dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada ISPRM yang mengatakan mempunyai petunjuk baru yang mengenai keberadaan menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, iaitu Muhammad Adlan Berhan, yang dikehendaki atas dakwaan rasuah. Menurut Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki, potensi lokasi ada Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu, dan mereka sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Jadi ada petunjuk baru, kata Azam Baki. Dia berada di satu tempat hasil daripada pemantauan pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara. Kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, kata Azam yang dipetik oleh Berita Harian. Dia berkata demikian pada satu sidang media selepas melancarkan pejabat ISPRM Cawangan Gua Musang di Kelantan awal hari ini. Selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabila, ISPRM juga sedang memburu seorang peguam, Mansur Saad, seorang tokoh penting dalam kes NIRS Sendirian Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka melarikan diri daripada negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu, ISPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Jadi pendek kata, mereka ini adalah individu yang dikehendaki, wanted, sahabat-sahabat semua, wanted. Wanted, ini dia gambar kedua-dua individu yang amat-amat dikehendaki oleh ISPRM dan juga pihak berkuasa di dalam negara kita ini, sahabat-sahabat semua. Jadi di mana sebenarnya keberadaan mereka hari ini? Satu petunjuk yang dinyatakan oleh Azam Baki ini membuahkan hasil yang untuk membawa balik individu-individu ini ataupun menantu Abakau ini untuk balik ke Malaysia, disiasat, didakwa kerana dikabarkan adanya kes rasuah dalam tindakan mereka. Hebat. Bayangkan sahabat semua, menantu, anak beranak, Presiden Parti Bersatu itu sendiri dalam masa tidak sampai 5 tahun mereka memerintah, kalau saya salah hanya dalam 2 tahun lebih, pelbagai skandal yang amat mengejutkan kita dilakukan oleh kerajaan PAS dan juga Bersatu ini. Kata mereka selagi tidak didapati bersalah, selagi itu tidak bersalah. Tetapi orang cakap manakan dahan kayu itu, pokok itu bergoyang kalau tidak angin. Itulah peribahasanya. Kita bukan menuduh, tapi ini antara dakwaan yang dikeluarkan oleh pihak ISPRM kepada menantu ini dan juga Abakau yang dalam pendakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dalam skandal Jana Wibawah dan sebagainya. Jadi, apa pandangan anda, sahabat-sahabat semua? Sebelum saya akhiri, menarik satu berita yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda semua, yang mana dikatakan seorang pegawai kanan polis lindungi sindiket haram diarah untuk isytiharkan harta terbaik. Ini antara
perkara yang sedang dilakukan ya oleh kepimpinan ya, kepimpinan polis di Raja Malaysia, yang mana mahu supaya perkara seperti ini dibenteras, dan inilah keberanian mereka secara terbuka untuk menyiasat mana-mana ya yang disakila, yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Jadi hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sekali lagi telah memberikan notis pengisytiharan harta dengan tarikh akhir pada 28 April ini kepada pegawai kanan polis yang ditahan kerana disaki melindungi sindiket haram di ibu negara. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya masih menunggu pengisytiharan harta daripada pegawai kanan terbabit. Kes berkenaan akan dibawa kepada Timbalan Pendakwa Rayah bagi arahan selanjutnya untuk tujuan pertuduhan sebaliknya, katanya. Selain itu, kes ini dalam siasatan kami, dan selepas 28 April ini, pegawai penyiasat SPRM akan menyegerakan tindakan penyiasatan berhubung apa yang dilaporkan, katanya kepada pemberita ya selepas merasmikan pejabat SPRM di Cawangan Gua Musang. Dan tambahnya lagi, Azam berkata selepas menerima notis pengisytiharan harta daripada pegawai penyiasat SPRM, beliau akan memberikan tempoh 2 minggu kepada pegawai terlibat untuk menyiapkan laporan akhir kes berkenaan. Menurutnya, proses penyiasatan perlu mengikut undang-undang sebelum pertuduhan dilakukan, meskipun terdapat penemuan wang tunai di premis milik pegawai kanan polis tersebut. Ada satu perkara yang mengikut undang-undang, kita perlu patuhi, yang mana beliau telah diberi notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009 yang mengkehendaki dia, pegawai kanan polis itu, untuk mengisytiharkan hartanya, katanya. Jadi pada 23 Mac lalu, seorang pegawai kanan polis yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur ditahan selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Berikutan itu, hasil pemeriksaan di beberapa premis milik pegawai kanan tersebut berjaya menemukan wang tunai berjumlah 2 juta ringgit. Hebat, 2 juta. Mana dapat duit itu, sahabat-sahabat semua. Sementara itu, Azam mendedahkan sebanyak 22 kes jenayah rasuah dan salah guna kuasa melibatkan berbagai isu di Gua Musang dikesan SPRM dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini. Beliau berkata antara kesalahan diberikan membabitkan isu penguatkuasaan pendidikan, pentadbiran dan juga hal mineral dan juga hutan. Itu antara kenyataan satu lagi kenyataan mengejutkan kita ya daripada pihak SPRM. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Yang pertama, ada petunjuk di mana keberadaan anak menantu ya kepada Muhyiddin Yassin ini. Jadi menarik untuk kita ikuti. Adakah pihak SPRM, ya kita harap ya, bukan adakah lagi, tapi kita harap ya pihak SPRM, pihak berkuasa Malaysia dengan bantuan pihak Interpol di negara luar ya dapat mengesan di mana keberadaan menantu kepada Muhyiddin Yassin ini. Itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.